Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar pada di sana. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita macam biasa menggunakan topik yang sama, iaitu topik 5. Tapi hari ini kita akan fokus kepada topik yang kedua dalam topik 5, iaitu 5.2 ungkapan algebra yang melibatkan asas operasi aritmetik. Oleh itu, selepas ini cikgu akan tunjuk video yang berkaitan dalam topik ini. Topik pertama, dia berkenaan dengan menambah atau menolak dua ataupun lebih ungkapan algebra. Tapi sebelum kita lihat kepada contoh soalan, cikgu nak tunjuk sesuatu yang asas kepada satu topik ini, iaitu kalau kita boleh lihat di hadapan, cikgu yang tahu sekiranya kalau tambah, darab dengan tambah, dia akan jadi tambah ataupun positif. Okey, kalau negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif. Positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi negatif. Negatif darab dengan positif, dia akan jadi negatif. Dia punya formula senang. Kalau dia punya simbol yang sama, simbol sama, contohnya positif darab positif, samakan simbol dia akan jadi positif. Contohnya negatif darab negatif, dua-dua simbol sama kan, jadi nilai dia akan jadi positif. Kita lihat yang dua di bawah ni, positif darab dengan negatif, dia jadi negatif. Sebab di sini positif, di sini negatif. Jadi dua-dua simbol dia adalah berbeza. Kita lihat yang ni, negatif darab dengan positif, simbol dia berbeza kan. So jawapan dia akan jadi, nilai dia akan jadi negatif. Okey, kita lihat asas yang lain. Okey, contohnya kita boleh lihat, contohnya di sini. Okey, kita ada negatif. Sebenarnya kita ada nilai di satu. Jadi kita kena darab dalam. Okey, katakanlah kita darab dalam ni. Okey, negatif berjumpa dengan positif. Maknanya dia jumpa simbol lain, dia akan jadi negatif A. Okey, negatif 1 darab dengan B, positif B. Negatif bertemu darab dengan positif, simbol lain kan. Negatif dengan positif, maknanya akan jadi negatif B. Okey, kita lihat di bawah soalan yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, negatif darab dengan A, positif. Negatif positif berbeza, so jadi negatif. Negatif jumpa dengan negatif B. Negatif darab dengan negatif, dua simbol yang sama, darab dengan simbol yang sama, jadi akan jadi positif. Okey, kita lihat yang seterusnya. Negatif 1 darab negatif A, negatif darab dengan negatif, maksudnya simbol yang sama kan, maknanya akan jadi positif. A, negatif darab dengan positif B, negatif darab dengan positif, simbol yang lain kan, simbol beza, maknanya akan jadi negatif. Okey, negatif darab dengan negatif A, darab dengan simbol yang sama, dia akan jadi positif. Negatif darab dengan negatif B, dia darab dengan simbol yang sama, iaitu negatif dengan negatif, dia akan jadi positif B. Itu cara penggunaan asas bagi kepada satu topik ini. Okey pelajar, sekarang ni kita akan lihat pada contoh soalan untuk satu topik tadi. Seperti mana yang kita lihat di hadapan, terdapat dua contoh di hadapan. Okey, untuk yang pertama cikgu akan tunjuk contoh yang pertama. Okey, di sini kita terdapat dua kurungan. Untuk tu cikgu nak tahu sebenarnya di hadapan kurungan tu terdapat nilai 1. Okey, kita lihat dulu kurungan yang pertama. Okey, sini adalah positif 1, kita kena darab dengan dalam. Okey, positif 1 darab dengan positif 3x, positif darab positif, simbol yang sama, dia akan jadi nilai positif. Itu kita salin positif 3x. Okey, seterusnya positif 1 kita kena darab dengan positif 5y. Positif darab positif dapat positif sebab simbol yang sama. Jadi kita tulis positif 5y. Okey, settle untuk kurungan pertama. Sekarang ni kita settlekan kurungan yang kedua. Okey, macam biasa cikgu tahu kat depan ni ada nilai 1, maknanya positif 1. Okey, kita selesaikan macam biasa, kena darab dalam. Positif 1 darab dengan 8x, positif dengan positif, kita akan dapat positif sebab dengan simbol yang sama, iaitu positif 8x. Okey, seterusnya positif 1 kita darab dengan
Okey, kita darab dengan negatif Y. Positif darab negatif kita akan dapat negatif sebab darab simbol yang berbeza. Iaitu kita akan dapat negatif Y. Okey. Positif darab tu darab dengan negatif 9. Positif darab dengan negatif darab simbol yang berbeza kita akan dapat negatif 9. Okey. Langkah seterusnya apa yang kita boleh buat dalam ni, kita susunkan dengan pasangan dia. Okey, dari sini kita ada huruf X, kita ada huruf Y dan nombor sahaja. So, yang pertama cikgu kumpulkan dulu yang huruf X, yang pasangannya yang huruf X. Contohnya cikgu jumpa 3X. Seterusnya yang ada 8X. Okey, settle huruf X dalam nama. Kedua, cikgu nampak ada huruf pasangan Y. Okey, salin juga pasangan Y, 5Y yang kita ada. Seterusnya kita ada negatif Y. Okey, dah ada pasangan untuk Y. Seterusnya cikgu nampak ada nombor saja. Okey, kita salin. Yang ada di sini nombor ialah negatif 9. Okey, kita ada huruf X, kita ada huruf Y dan nombor. Mudah untuk kita selesaikan. Okey, langkah seterusnya kita selesaikan macam biasa. 3X dengan 8X. 3 tambah 8 kita akan dapat 11X. Okey, seterusnya settlekan yang pasangan huruf Y. Positif 5 tolak dengan 1, dapat 4Y. Nombor kita hanya ada negatif 9, jadi kita salin balik. Okey, itu adalah cara penyelesaian untuk contoh yang pertama. Okey, sekarang ni kita lihat kepada contoh yang kedua. Macam biasa, cikgu tahu depan kurungan tu kita ada nilai 1. Sama juga kurungan yang kedua kita ada nilai 1 di hadapan tu. Sama juga kurungan yang ketiga, di hadapan kurungan tu kita ada nilai 1. Lepas tu cikgu tulis siap-siap. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita kena darab dengan dalam. Kita settle dulu yang kurungan pertama yang ni. Okey, positif 1 darab dengan 12 mm. Positif darab positif kita akan dapat positif. Okey, saya balik 12 mm. Positif 12 mm. Okey, positif 1 kita darab dengan negatif 4P. Positif darab dengan negatif darab simbol berbeza, maknanya nilai dia akan jadi negatif 4P. Okey, settle untuk kurungan yang pertama. Kita settlekan kurungan yang kedua pula. Okey, positif 1 darab dengan 6. Positif darab positif kita akan dapat positif sebab darab simbol yang sama. Okey, maknanya positif 6. Okey, positif 1 kita darab dengan positif 7P. Positif darab positif kita akan dapat positif sebab darab simbol yang sama. Okey, jadi kita akan dapat positif 7P. Okey, settle untuk kurungan yang kedua. Kita settlekan yang kurungan yang ketiga. Okey, kurungan yang ketiga kita mempunyai negatif 1. Okey, negatif 1 kita darab dengan 10 mm. Negatif darab positif darab simbol yang berbeza, kita akan dapat nilai negatif 10 mm. Okey, seterusnya kita darab dalam lagi. Negatif 1 darab dengan positif P. Negatif darab positif simbol yang berbeza, kita akan dapat negatif P. Okey, negatif 1 kita kena darab dengan negatif 2. Okey, negatif darab dengan negatif simbol yang sama, maknanya nilai dia akan jadi positif 2. Okey, settle tu. Langkah seterusnya kita boleh buat, kita kumpulkan dia punya pasangan yang sama. Contohnya ada di sini kita ada pasangan huruf MN, huruf P dan nombor sahaja. Okey, oleh itu yang pertama cikgu kumpulkan huruf MN. Kita ada positif 12 MN. Untuk MN lagi yang kita ada adalah negatif 10 MN. MN itu saja yang kita ada. Seterusnya kita kumpul pula pasangan huruf P. Okey, pasangan huruf P yang kita ada adalah positif 7P, negatif 4P, negatif P. Okey, P kita dah selesai kumpulkan dia. Sekarang ni kita kumpulkan nombor pula saja. Okey, yang kita ada nombor saja positif 6 dan positif 2. Okey, kita dah susun cantik MN, P dan nombor. Okey, jadi langkah seterusnya kita selesaikan macam biasa. Okey, pasangan dengan pasangan dia 12 tolak 10 dapat 2 M. Okey, positif 7 tolak negatif 4 kita akan dapat positif 3. Tolak lagi dengan negatif P, kita akan dapat positif 2. Positif 2P. Okey, positif 6 dengan positif 2
kita akan dapat positif 8. Tambah terus. Okey, itu adalah jawapan penyelesaian untuk soalan yang kedua. Itu saja yang pelajar perlu tahu dalam satu topik ini. Okey, sekarang ni kita akan lihat kepada satu topik yang kedua, iaitu berkenaan hasil pendapat berulang ukapan algebra. Okey, perkara basic ataupun perkara asas yang kita perlu tahu dalam satu topik ini kita boleh lihat di hadapan, iaitu yang pertama kita dapat lihat A darab A. Apa yang kita perlu buat ialah bermaksud ini adalah A kuasa 2. A kuasa 2 menunjukkan A itu berulang pendapat ni sebanyak 2 kali. Setelah ni kita lihat yang kedua, A darab A darab A. Kita ada berapa A? 3A kan? Maknanya jawapannya adalah A kuasa 3. Itu menunjukkan pendapat A berulang sebanyak 3 kali. Setelah ni kita lihat di bawah, iaitu A darab A darab A. Dia terdapat 4A. Maknanya jawapannya adalah A kuasa 4. Menunjukkan pendapat berulang itu sebanyak 4 kali. Okey. Sekarang ni kita lihat kepada contoh yang melibatkan kurungan, dan konsep dia sama seperti tadi, cuma ini melibatkan kurungan. Okey, kita lihat dulu. Kurungan pertama A tambah B darab dengan kurungan kedua A tambah B. Maknanya dalam dia kurungan ukapan algebra dia tetap sama, tapi mempunyai pendapat berulang sebanyak 2 kali. Jadi itu kita salin balik. A tambah B kurungan kuasa 2 menunjukkan pendapat berulang dalam untuk kurungan itu sebanyak 2 kali. Okey, kita lihat yang kedua ni. Okey, kurungan yang berulang kita ada di sini sebanyak berapa kali? 3 kali. Kita salin balik. Terus A tambah B kurungan kuasa 3 menunjukkan pendapat itu dalam kurungan itu berulang sebanyak 3 kali. Okey, sekarang ni kita lihat yang terakhir. Kita terdapat 4 kurungan, dan ukapan algebra dalam setiap kurungan itu adalah nilai dia adalah sama. Jadi disebabkan sama, kita salin balik. A tambah B dalam kurungan kuasa 4 menunjukkan pendapat berulang untuk kurungan itu sebanyak 4 kali. Okey, sekarang ni kita lihat kepada contoh soalan untuk satu topik tadi. Okey, kalau kita lihat di hadapan terdapat 3 contoh soalan. Kita lihat pada contoh yang pertama. Okey, M darab M darab M darab M. Kita nampak terdapat algebra yang sama, hasil pendapat ni sebanyak 4 kali. Oleh itu, macam biasa kita salin balik. Huruf M kuasa dengan 4. Itu menunjukkan M kuasa 4 menunjukkan M tu berulang sebanyak 4 kali dari segi hasil pendarapan. Okey, kita lihat kepada contoh soalan yang kedua. Dalam kurungan X tambah 7 darab kurungan X tambah 7. Kita tahu ada terdapat 2 kurungan, dan ukapan algebra di dalam kurungan itu juga sama, X tambah 7, di sini juga X tambah 7. Jadi itu kita salin balik. X tambah 7 adalah kurungan kuasa dengan 2 menunjukkan hasil pendarapan untuk kurungan itu sebanyak 2 kali. Okey, kita lihat kepada contoh soalan yang terakhir, melibatkan kurungan juga. P negatif 3Q kurungan pertama, P negatif 3Q kurungan kedua, P negatif 3Q kurungan yang ketiga. Kita tahu ukapan algebra dalam setiap kurungan itu adalah sama, dan ia adalah hasil darab. Okey, disebabkan ada 3 kali hasil darab, kita salin balik. P tolak negatif 3Q kuasa dengan 3. Itu menunjukkan hasil pendarapan untuk kurungan itu berulang sebanyak 3 kali. Itu adalah cara penyelesaian untuk satu topik ini. Pelajar, sekarang ni kita akan lihat kepada satu topik yang ketiga, iaitu berkenaan dengan mendarat dan membahagi ukapan algebra. Oleh itu, kita lihat terus kepada contoh soalan di mana terdapat 2 contoh soalan di hadapan. Okey, yang pertama contoh soalan ni adalah melibatkan mendarat ukapan algebra. Macam mana kita nak selesaikan adalah, mula kita pecahkan satu persatu. Contohnya kita ada mula 3AB kuasa 2. Maksudnya kita darab dengan 3 darab A, kita darab dengan B darab dengan B sebanyak 2 kali. Sebab apa?
B kuasa 2 menunjukkan penerapan B berulang sebanyak 2 kali. Okey, lepas tu kita ambil ni simbol darab macam biasa. Lepas tu kita kita pecahkan pula yang ungkapan ajiban yang kedua. 4A kuasa 3B. Kita salin 4 darab A kuasa 3 menunjukkan A tu penerapannya berulang sebanyak 3 kali. Iaitu kita buat sini A darab A darab A darab A. Dan terakhir kita darab dengan B. Okey. Jadi kita dah pecahkan satu persatu. Kita ada ni, kita dah pecahkan ungkapan algebra pertama kita pecahkan ini, ungkapan algebra kedua kita pun pecahkan ini. Okey, langkah seterusnya untuk lebih cantik kita susunkan dia dengan pasangan dia. Mula-mula cikgu susun huruf nombor dengan nombor. 3 darab dengan 4. Nombor dengan nombor. Okey, darab. Seterusnya cikgu kumpulkan huruf A. Okey, A darab A darab A darab A. Kat sini kita ada 4A. 1, 2, 3, 4. Sebab tu cikgu tulis A darab A sebanyak 4 kali. Okey, seterusnya B. B kita ada 1, 2, 3. Okey, B darab B darab B. Okey, selesai. Nombor, huruf A dan huruf B. Okey, macam biasa 3 darab 4 kita akan dapat 12. Okey, A kita ada berapa? Kita ada 4. So maksud A kuasa 4 menunjukkan A tu penerapan dia berulang 9 kali. B kita ada 3 menunjukkan B kuasa 3. Itu cara penyelesaian untuk contoh pertama yang melibatkan operasi darab. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh soalan yang kedua yang melibatkan operasi bahagi. Okey, lebih mudah kita tukarkan dalam bentuk pecahan. Okey, contohnya 20 M kuasa 4 M kuasa 2 bahagi dengan 5 M kuasa 2 M kuasa 3. Okey, itu kalau bentuk pecahan. Seterusnya kita pecahkannya pada satu persatu. Okey, 20 darab M darab M sebanyak 4 kali sebab dia tulis kat situ M kuasa 4. M darab M darab M. Lepas tu kita darab dengan M 2 kali sebab M dia kuasa 2. Okey, kita dah pecahkan satu persatu untuk di atas. Sekarang ni kita pecah pula satu persatu untuk yang di bawah. Okey, 5 darab M darab M sebanyak 2 kali sebab di sini M kuasa 2 menunjukkan penerapan M sebanyak 2 kali. Lepas tu M darab sebanyak 3 kali sebab M kuasa 3 di sini. Okey, selesai. Disebabkan bahagi kita boleh potong satu persatu. Okey, contohnya 20 bahagi 5. Kalau kita potong kita dapat 4. Okey, sini kita akan dapat 4. Okey, sekarang ni kita lihat pada huruf yang seterusnya, pasangan seterusnya iaitu huruf M. Kita ada berapa kat atas? 1, 2, 3, 4. Di bawah kita ada 1 dan 2. Okey, kita boleh potong 1, 1, 2, 2. Okey, berapa kat M yang tertinggal yang tak dipotong? Kita ada 2M yang tak dipotong. Jadi manakala 2M kita buat 2M kuasa 2 menunjukkan M penerapan itu berulang sebanyak 2 kali. Okey, itu di atas. Okey, kita lihat di bawah. Kita lihat huruf N pula. N kita ada di atas 1, 2. Di bawah kita ada N 1, 2 dan 3. Kita boleh potong macam biasa 1, 1, 2, 2. Sekarang ni yang kita nampak N yang ada tinggal adalah satu, iaitu pecahan di bawah. Oleh itu cikgu buat N di bawah sebab yang tertinggal adalah huruf N di bawah dan N kuasa 1. Dan begitulah cara penyelesaian untuk operasi yang melibatkan bahagi. Okey, sekarang ni kita akan lihat pada contoh yang ketiga di mana melibatkan operasi darab dan bahagi. Contohnya kita lihat di hadapan kita ada operasi darab dan bahagi. Macam mana kita nak selesaikan? Kita pecahkan pada satu persatu. Mula kita selesaikan yang darab dahulu. Okey, yang darab Okey, kita selesaikan darab. Okey, 21x2 kalau kita pecahkan 21 darab X darab Y. Okey, kemudian kita darab dengan X. Kalau kita pecahkan darab 6 darab X. Okey, seterusnya kita pecahkan pula yang untuk bahagi. Kalau bahagi kita bukakan dalam bentuk pecahan. Dan untuk 14Y kuasa 3Z, kalau kita pecahkan satu persatu dalam bentuk 14 darab Y
Y sebanyak 3 kali sebab Y kuasa 3. 2 Y 3 Y. Kemudian darab dengan Z. Okey. Selesai untuk tu. Okey, langkah seterusnya kalau boleh kita susunkan mengikut pasangannya untuk mudah kita selesaikan. Contohnya, untuk pecahan di atas kita kumpulkan nombor-nombor urut X dengan urut X, nombor Y dengan Y. Okey, kita nombor 21 darab dengan 26. 21 darab 6. Kemudian kita kumpul urut X. X di pecahan di atas kita ada 2X. Okey. Urut X darab urut X. Y kita ada 1. Okey, darab dengan Y untuk pecahan di atas. Okey. Seterusnya kita selesai pulakan pecahan di bawah. Okey, pecahan di bawah cikgu salin saja sebab susunan dia pun dah cantik. Okey, 14 darab Y darab Y darab Y darab Z. Okey, Z. Okey, darab Z. Okey, langkah seterusnya kita boleh selesaikan satu persatu. Contohnya, okey, 21 darab 6 kita akan dapat 126. 126. Kita selesaikan pecahan di atas. Okey, kita lihat pada urut X. Di pecahan di bawah kita tak ada urut X, kita hanya ada di atas. Jadi kita selesaikan macam biasa. Memandangkan terdapat urut X berapa dia berulang sebanyak 2 kali, cikgu buat X kuasa 2. Okey, kita lihat urut Y, pecahan di atas urut Y. Okey, di atas kita ada urut Y, di bawah kita ada urut Y. Jadi kita kena potong satu. Okey, ini menunjukkan kita di pecahan di atas kita tak ada urut Y. Okey, jadi kita buka dalam pecahan, kita selesaikan di bawah. 14, kita salin 14 sebab tak ada darab dengan apa-apa. Kemudian Y kita ada berapa yang berulang? Tinggal 2. Jadi kita tulis Y kuasa 2 dan Z. Okey. Adakah dah selesai? Belum. Kita boleh kecilkan lagi. 126 kita boleh bahagi dengan 14. Kita akan dapat 9. Ini menunjukkan 9X kuasa 2 per Y kuasa 2 Z. Itu adalah cara penyelesaian untuk soalan ini. Okey pelajar, habis sudah pembelajaran kita pada hari ini. Itu menunjukkan kita telah menghabiskan segala topik yang ada dalam bab 5. Oleh itu, pesanan cikgu untuk pelajar-pelajar cikgu, pastikan belajar jaga diri dan jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan yang penting. Stay home and stay safe. Apa-apa pun, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa kamu